A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sambung membaca sebuah kitab karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Kitab berkaitan dengan adat versus ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu bab ke-18. Bab ke-18. Sebelum saya bermula, saya ingin memberitahu bahawasanya karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir berkaitan dengan kitab adat versus ibadat ini ialah lebih cenderung kepada sesuatu amalan yang dilakukan itu adakah ianya mendatangkan dosa ataupun pahala, ataupun boleh dilakukan ke ataupun tidak boleh dilakukan. Ada sandaran daripada Al-Quran mahupun hadis, ataupun tiada sandaran daripada Al-Quran dan hadis. Jadi Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan tidak bermudah-mudah untuk membid'ahkan, menyesatkan kepulan tertentu, malah mengambil pendapat sama ada ianya boleh dilakukan ataupun tak boleh dilakukan. Kalau tak boleh, apa pandangan yang mengatakan tak boleh? Dan kalau boleh, apa pandangan yang mengatakan boleh ia dilakukan? InsyaAllah kita akan masuk bab yang ke-18, iaitu solat sunat tasbih. Solat sunat, solat yang wajib kita lakukan adalah solat fardu. Solat fardu iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu itu saja yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajipan kita setiap hari sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun solat yang wajib, kita ada juga solat sunat. Ada macam-macam solat sunat. Solat sunat taubat, solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat macam-macam. Hari raya haji, hari raya puasa, ada macam-macam solat sunat tarawih. Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni jarang-jarang dilaksanakan. Adakah ianya boleh dilakukan ataupun tak boleh dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah lah yang maha besar. Solat sunat tasbih sama seperti solat sunat yang lain, namun terdapat sedikit perbezaan. Apa dia perbezaan dia? Sebab kita perlu berzikir, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap rakaat bilangan zikirnya pula ialah 75 kali. Maka jumlah kesemua zikir dalam solat ini adalah 300 kali dalam keempat-empat rakaat. Apa dia zikir dia? Zikir dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Itu adalah zikir di dalam orang itu melaksanakan solat sunat tasbih. Wujud pandangan bahawa solat sunat tasbih tidak ada dalam ajaran Islam. Betul ke tiada dalam ajaran Islam? Hal demikian kerana tiada hadis sahih yang menerangkan tentang solat ini. Itu pandangan orang. Kita tengok ada ke tak ada. Kita tengok ya. Hadis solat sunat tasbih ada dalam kitab hadis. Antaranya adalah hadis dalam Sunan Abu Daud. Macam mana? Apakah bentuk hadis itu?
Bismillahirrahmanirrahim. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al, fa in lam tastati' fa fi kulli jumu'atin marratan, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan, fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Jika kamu mampu melakukan solat sunat tasbih setiap hari satu kali, maka lakukanlah. Kalau mampu nak buat solat sunat tasbih sehari sekali, buat kalau mampu. Jika tak mampu, maka buatlah sekurang-kurangnya pada setiap Jumaat satu kali. Jika kamu tidak mampu juga, lakukanlahnya setiap setahun sekali. Jika tidak mampu, maka dalam hidup kamu sekurang-kurangnya ada sekali kita melakukan solat sunat tasbih. Hadis tentang solat sunat tasbih ini direkodkan, maksudnya ianya ada. Namun para ulama berbeza pendapat dalam menentukan hukum status hadis ini. Ada ulama berpendapat bahawa hadis ini adalah dhaif, dan ada pendapat mengatakan hadis ini adalah hasan. Kita tengok berdasarkan kitab Sunan Tirmizi, yang hadis yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, beliau yang merupakan seorang ulama hadis moden, berpendapat bahawa hadis solat sunat tasbih adalah sahih. Dan dalam kitab Ahsan Al-Kalam karangan Syekh Atiyah Saqar menyebut beberapa pendapat, antaranya Ibnu Arabi berpendapat bahawa hadis solat sunat tasbih ini tidak mempunyai asal. Ibnu Arabi berpendapat solat sunat tasbih tiada asalnya, maksudnya tiada asal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis yang berkaitan dengan solat sunat tasbih ini dikatakan dan disebut oleh Imam Tirmizi, tetapi tujuannya adalah sebagai peringatan agar tidak terpadaya dengannya. Ibnu Jauzi menerangkan riwayat-riwayat hadis solat sunat tasbih serta kedaifannya. Dalam pada masa yang sama, Imam Nawawi menyatakan bahawa bahagian ulama mazhab Syafi'i menyebut tentang anjuran solat sunat tasbih. Inilah yang dikatakan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat ada ulama. Ulama ni apa? Ulama ini ulama yang dahulu, yang mereka menghafal Al-Quran, mereka mengetahui bahasa Arab, mereka menghafal ratusan ribu hadis. Mereka lah yang menulis, mengarang kitab. Mereka ni alim yang faham mengenai hadis dan Al-Quran. Mereka lah yang memikirkan, mencari sama ada perkara ini boleh ke ataupun tak boleh dilakukan. Dan masing-masing ada pendapat masing-masing. Melihat kepada perbezaan pendapat para ulama, kita sewajarnya apa? Berlapang dada. Kita orang awam yang tidak seperti mereka menghafal Al-Quran dan hadis, yang tak seperti mereka yang faham, yang alim tentang agama ini, kita hanya mengambil pendapat sahaja. Sama juga seperti Dr. Muhammad Nizam, dia menghimpunkan apa yang ucapan-ucapan kalam-kalam ulama dalam mereka menentukan satu pandangan itu, satu amalan itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Dan Dr. Muhammad Nizam mengambil, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Jadi beramal. Jika kita berada di pandangan yang kata boleh, jangan kita kata orang yang tak buat itu berdosa ataupun sesat ataupun bid'ah. Dan kita yang kata tak boleh pula, jangan pula bila orang tu buat kita kata oh dia sesat, oh dia ni membuat satu perkara bid'ah. Sedangkan antara Imam Nawawi dan juga Imam Tirmizi, mereka tidak berselisihan pendapat dan sentiasa meraihkan pendapat. Maka kita orang yang awam ini selayaknya lebihlah kena berlapang dada dalam menerima sesuatu perkara yang berkaitan dengan ulama telah pun memahamkan kita, sama ada kita nak ambil bahagian yang mana, berlapang dadalah, kerana khilaf itu adalah aset dalam kita beribadah. Maksudnya kita ada pilihan nak buat ke ataupun tak nak buat, kerana ianya adalah perkara sunat
perkara sunat dan ianya tidaklah menjadi satu dosa kalau kita tak lakukan ataupun kita lakukan. Wallahu alam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.